Kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian kehadirat Allah kerana telah memberikan kita peluang kita dapat berkumpul dalam gelanggang alam maya ini untuk kita menimba sedikit ilmu pengetahuan berkenaan perancangan kewangan peribadi. Okey, bersama saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Nur Hamidi sebagai moderator bagi webinar kita pada pagi ini yang indah ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, seperti kita sudah maklum bahawa pada masa kini kita sering dengar, tak kira di kaca televisyen ataupun media-media sosial, bahawa ramai yang sering mengeluh berkenaan pengurusan kewangan yang tak sistematik ni. Lebih-lebih lagi bila mana dalam keadaan yang membimbangkan ni. Kini dengan kita masih dalam kemulut COVID-19 ni kan, banyak sektor-sektor ekonomi yang telah gulung tikar disebabkan oleh pandemik yang sedang melanda dunia ni. Oleh disebabkan hal yang demikian, inilah mengapa kita perlu mendengar daripada ahli panel kita yang hebat ni untuk mengupakan pendapat berkenaan perancangan kewangan peribadi. Baik, mari kita perkenalan dengan ahli panel kita. Bawa pepatah kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita pergi ke panel pertama kita yang hebat lagi bijaksana, iaitu Ustaz Yaakob bin Yusra. Ustaz Yaakob Yusra.
Soalan kita pada pagi ini untuk Ustaz Yaakob mengenai soalan untuk perancang kewangan masa depan lah. Kan, daripada perspektif Islam. Kan. Okey, kita teruskan kita punya soalan lah dengan Ustaz. Okey, yang pertama, bolehkah Ustaz terangkan apakah perancangan kewangan peribadi dari sudut perspektif Islam? Yang Ustaz boleh kongsikan bersama kami. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabakhut wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Yang saya hormati saudara Hafizi, yang dihormati pelajar-pelajar ataupun semua barisan kepimpinan dan juga pegawai-pegawai di Unisyams, yang anda tak mampu menyebutkan nama seorang demi seorang, tetapi wallahi tak merendah sedikit pun keilmuan pada semua yang mendengar, yang menonton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita semua insya-Allah. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tajuk perbincangan yang sangat baik untuk kita bincangkan pada pagi ini berkaitan kewangan dalam Islam. Yang ramai orang yang tak cerita, ramai orang tak sentuh, sedangkan benda ini termasuk di antara maqasid syariah yang Islam tekankan dalam perbincangan dalam hifzul mal, dalam bab pemeliharaan harta. Tapi sebabkan kita penyegan, kita malas, maka kita skip this process yang membuatkan hari ini banyak umat Islam tidak ada pemilikan equity ekonomi. Sepatutnya benda ni benda yang penting. Sebab tu kalau kita tengok perjalanan Islam itu berkembang di bumi Madinah dan Mekah ketika dulu, di antaranya apabila Islam di Madinah mula melakukan anjakan paradigma penyusunan dalam sudut portfolio keuangan dulu. Jadi ini yang kita perlu bincangkan agar insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat dan sama-sama kita dapat kebaikan insya-Allah pada pagi ini. Baik, sebelum kita nak pergi jauh pada program kita pagi ini, saya nak mohon jasa baik kepada semua yang sedang menonton pada pagi ini untuk yang pertamanya untuk bantu untuk share, bantu untuk tag kawan-kawan kita yang lain. Sebab mungkin ini adalah satu kerja dakwah kita bersama insya-Allah. Program pagi ini dianjurkan oleh pihak kaunseling daripada Unisyams, Allahumma salli fakulti kaunseling. So kita bantu untuk kita menyampaikan kebaikan seramai mungkin. Saya faham semua mungkin tengah letih, tengah penat. Saya sendiri pun tadi sampai daripada Kuala Lumpur, sampai pukul 7.30, 7.45 tadi. Sampai rumah tadi sekejap, tak sempat mandi lagi, terus datang ke studio. Sebab tak berdosa kot, kuliah tak mandi kan, insyaAllah. Jadi mohon jasa baik dulu, kita bantu untuk share, sebarkan seramai mungkin. Kadang-kadang mungkin dengan asbab kita bantu sebarkan, ada manusia mad'u yang kita bantu dia dalam bab penyusunan kewangan ni. Saya bukanlah terlalu pakar, tetapi saya akan bercerita tentang apa yang saya buat. Saya akan bercakap tentang apa yang Allahumma salli alaihi wasallam yang saya sendiri aturkan untuk diri saya, untuk staf-staf saya, yang mudah-mudahan bermanfaat khusus pada adik-adik di Unisyams yang sedang belajar. Saya yakin menggunakan PTPTN tu kamu dapat kelebihan yang banyak. So macam mana duit itu dapat dimanfaatkan daripada di-absorb habis dengan kita divert dengan benda yang boleh bagi benefit untuk kita punya long term punya journey. Sebab kehidupan kita ni Nabi ajarkan kita, ketika seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah, bawa satu benih jadi tumbuh-tumbuhan. Jadi maka berjumpa dengan Rasulullah, maka ditanya apa yang perlu dibuat dengan benih ni. Maka Nabi kata, kalau kamu tahu kata esok nak kiamat pun, maka hari ni tanamlah. Walhal tu Nabi buat tamsilan, kata kalau esok kiamat tu, maksudnya nak suruh buat sungguh-sungguh.
Sebab tu dalam Islam, kalau kita nak buat satu benda, buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, jangan buat. Sebab apa? Kita akan boleh bawakan mudarat. Contohnya tak reti berniaga, tapi saja-saja nak terlibat dalam berniaga, maka biasanya dia akan mendatangkan pada kerugian, rugi masa, rugi keringat, rugi duit, rugi tenaga, semua benda akan rugi. Betul, kalau tak buat, tak apa, jangan buat. Pergi guling saja, duduk relax pun tak ada masalah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, bantu untuk share, sebarkan, insya-Allah semua dapat manfaat. Tuan-tuan share, tak rugi sekupang sikit abuk pun, orang yang mendengar tu dapat orang, tuan-tuan akan berkongsi pahala. Nabi sebutlah hadis, dia kata barang siapa yang berkongsi menunjukkan satu kebaikan, berkongsi satu kebaikan, bil ma'ruf, benda-benda yang baik, dan orang tu boleh ikut, orang tu boleh dengar, orang tu boleh buat, maka dia akan dapat pahala tanpa mengurangkan sedikit pun pahala daripada orang yang melakukan. Jadi jom kita sama-sama dapat manfaat. Masya-Allah, terima kasih kepada Isma Arifin bagi star sampai 1000. Mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki dalam sumbangan pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. 100 orang dah share dan kita ada lebih daripada 100 orang yang sedang menonton. Jadi baik, bila berbalik kepada soalan yang ditanya oleh moderator kita, pengurus kita tadi, saudara Hafizi, berkaitan apakah makna pengurusan kewangan Islam, perangan kewangan peribadi dari sudut perspektif Islam. Ini kefahaman kita sebagai orang Islam dari segi penyusunan kewangan ini, kenapa perlu? Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-6, ain yang kedua, ayat ke-29. Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu jelas. Allah sebut dalam ayat yang ke-29, muka surat yang ke-6, juzuk yang pertama. Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kepada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Bila sebut sebagai khalifah ini, dia perlukan, bila sebut khalifah ni orang yang Allah iktiraf sebagai khalifah, maka dia perlukan penstrukturan organisasi, perlukan pada pengurusan kehidupan yang sempurna. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak makhluk, tiba-tiba Allah pilih manusia. Sedangkan ada malaikat, adanya jin, dan adanya alam bunian, adanya bintang, adanya tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, matahari, bukit, buka dan sebagainya. Tetapi kenapa dalam penyusunan makhluk itu menaikan kirah manusia sebagai khalifah, tuan-tuan dan saya sebagai khalifah? It should be something yang advantage yang Allah bagi kepada kita semua. Allah bagi kepada kita apa? Allah bagi kepada Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada akhiran ayat, malaikat tanya, adakah nak jadikan manusia yang perangai manusia? Tuan-tuan dengan saya ni perangai kita apa? Wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita ni akan bergaduh, berkelahi, berbunuhan sesama kita. Dan kita akan buat perangai-perangai yang pelik-pelik. Kita akan bertumbuk hang aku dan sebagainya, bergaduh, sihir dan sebagainya. Maka Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh Allah lebih mengetahui daripada apa yang malaikat ketahui. Maka Allah memberikan kepada manusia ni kelebihan akal. Sebab apa? Untuk mentadbir kehidupan kita dalam keadaan yang baik. Untuk mentadbir kehidupan kita dalam keadaan yang lebih boleh mendatangkan manfaat kepada alam yang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain juga. Sebab tu kalau kita tengok binatang, dia tak ada store. Tuan-tuan pernah tengok binatang ada store? Kita tengok kambing, dia gorong rumput, dia simpan bola beg plastik, lepas tu dia pergi simpan dalam store. Tak ada. Sebab apa? Dia tidak perlu kepada penyusunan, pengurusan kehidupan dalam bab kewangan dan sumber kehidupan dia. Dia hidup dengan present moment. Apa makna present moment? Dia hidup dengan kehidupan harian, waktu semasa dia. Dia tak ada nak kira-kira, nak ada dia nak pergi bank, misi ATM, simpan duit, nak masuk keluar duit, tak ada. Tak ada. Sebab dia hidup dengan, sebab dia tidak berakal. Tetapi ada pun manusia, Allah ajarkan kita perlu untuk menyimpan, perlu pada pengurusan kewangan. Baik apa? Allah mengiktiraf kita sebagai khalifah. Sebab tu dalam perspektif Islam, asas yang paling utama, tuan-tuan, kita wajib bertanggungjawab di atas taklifan yang Allah taklif, tanggungjawab yang telah Allah amanahkan kepada kita sebagai khalifah. Sebab khalifah ini perlu menjadi teladan kepada yang lain, perlu ada kelebihan daripada makhluk yang lain. Maka sebab tu dalam Islam, dalam kaedah Islam ini, bila sebut tentang perancangan kewangan Islam, maka terbahagi kepada 3 perkara. Terbahagi kepada 3 perkara. Cantik benda ni. Yang pertama, dalam sudut kewangan Islam ini, kenapa perlukan pengurusan kewangan? Yang pertama, disebut dia ada 3 kepada elemen, 3 elemen utama. Yang pertama adalah pengumpulan. Harta sebelum nak diurus perlu ada.
Nak urus binatang apa kalau tak ada? Orang duk contoh kata Allah mah contohnya lah Hafizi dia masuk Allahumma salli Ahmad kelas pengurusan isteri contoh kan. Nak urus isteri apa kalau tak beristeri? Kan? Maka sama dengan duit. Macam mana nak menguruskan kewangan kalau kamu tidak memiliki kewangan? Walaupun sekupang itu adalah duit, walaupun RM1 itulah duit, walaupun 100 itulah duit. Mana mungkin saat tidak memiliki sesuatu kamu boleh menyelia sesuatu, tak boleh. So adat yang pertamanya dalam Islam, kaedah dia untuk hifzul mal, dalam nak memelihara harta benda ini, fasa pertama disebut dengan fasa accumulation. Apa makna accumulation ni? Adalah fasa pengumpulan. Kalau dalam kaedah saham ni, kita tengok bila berlakunya accumulation, biasanya saham tu akan nak break out atau akan nak naik lah. Sebab orang dah mula berhimpun dia. Sama dalam bab harta, perlu pada pengumpulan terlebih dahulu. Nak sembang aja terbang apa, nak tip paling power di dunia, kalau kita belajar pun tak ada harta, maka tak ada apa nak kita nak urus. Bila sebut yang pertama dalam bab pengumpulan, yakni cara nak mendapatkan harta, Islam di sini Islam mendatangkan asas yang paling utama, wajib mencari daripada harta yang halal. Halalan tayyib, halal dan juga suci dan juga bersih. Itu kaedah dia. Tak boleh kita mengumpulkan harta dalam kaedah Islam ni, mengumpulkan harta daripada harta yang haram. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Na'udzubillah. Contohnya meniaga dadah, lepas tu duk buat pengurusan kewangan bagi elok dan sebagainya, maka itu hasil daripada hasil yang haram, maka Islam melarang. Tak boleh. Apa ataupun jual ayam ketum, koroi, tak boleh, haram. Jual rokok, haram. Jangan buat main. Kadang-kadang ramai pelajar-pelajar yang jual rokok batang, rokok carton dan sebagainya, haram. Jadi darah daging tu jaga hati-hati. Jadi darah daging kita menikah nanti dapat anak daripada sumber yang haram. Allahu Rabbi, panjang cerita dia tu. Nasab kita rosak disebabkan daripada permulaan benihan awal jasad kita ni dibina daripada sumber yang haram. Siapa yang merokok, berhentilah rokok, sebab kita tahu benda tu benda yang tak baik pun. Nak tahu tu benda yang baik tak baik, tuan-tuan, nak tahu tu sumber yang halal ataupun tak halal, kita tengok pada kefahaman kita. Contohnya rokok. Dia kata ustaz dah rokok makruh. Kita kata tanya makruh mana, dia kata ada ustaz tu abang. Biasa yang ustaz tu abang makruh tu, ustaz tu isap rokok juga. Majlis Fatwa Kebangsaan 1991, 1996, 2004, 2001, 2008. Konsisten, istiqamah dalam perbincangan Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan haram. Tiba-tiba kita nak tunjuk pandai pula. Kita nak melawan arus disebabkan atas kepentingan peribadi kita. Sebab kita merokok, jadi kita menolak fatwa hanya disebabkan kita nak benda tu. Maka hati-hati. Apabila kita doa lah. Saya yakin ramai orang yang sedang menonton, ramai orang yang mungkin yang sedang merokok hari ni. Doa lah, minta. Ingat, ya mukhallibal khulub, sabit qalbi ala dinik. Allah yang memegang hati kita. Tak mustahil untuk Allah ubah. Sebab kita beranak dulu tak isap rokok kan. Maksudnya bila kita merokok, sebab dibolak balik ke hati kita untuk teringin rokok. Tapi boleh tak Allah mengembalikan kita kepada fitrah kejadian yang tidak merokok? Boleh, dengan izin Allah. Minta pada Allah. Kita tak mau anak-anak kita merokok. Saya tak mau anak-anak saya, semua anak-anak saya 4 orang lelaki ni, yang saya yakin zaman mereka ni akan berhadapan dengan yang rokok ni, ada benda-benda yang haram ni cukup banyak. Maka apa yang saya kena buat adalah saya dulu, saya tak merokok. Mudah-mudahan pada anak-anak saya melihat daripada mak dengan ayah dia, isteri saya tak merokok, mudah-mudahan mereka tidak ikut, mudah-mudahan. So sama dalam harta benda, bila kita nak kepada pengurusan kewangan, fasa accumulation, fasa pengumpulan, Islam ajarkan kita mendapatkan harta itu daripada sumber yang halal dan tayyib, halal dan juga bersih. Itu asas yang paling penting. Jangan dia buat lebih kurang. Jangan break the process. Jangan kata Allah tak apa ustaz, kami dapat kalau harta nanti kami buat keluar zakat. Tak ada masalah. Haram tetap haram. Zakat tidak menyucikan pada benda yang haram. Zakat menyucikan pada harta kita yang mungkin ada termasuk daripada mungkin benda-benda syubhah. Bukan pada total datang sumber yang haram, pergi judi dekat Genting, balik tiba-tiba buat keluar zakat. Malah tidak menerima zakat, tidak menerima daripada sumber-sumber yang haram. Jual rokok, jual vape, jual ketum, jual dadah, tiba-tiba keluar zakat, tidak boleh diterima, tidak sah penerimaan zakat tersebut.
Bagus betul. Yang pertama, perlu kepada pengumpulan ini daripada apa? Daripada kaedah yang pertamanya, pecahan pula daripada pengumpulan. Ada yang pertama dari sudut simpanan. Pengumpulan yang pertama adalah macam mana Islam ajarkan kita untuk menyimpan terlebih dahulu. Kenapa perlukan simpanan? Baik, tuan-tuan tengok ni data daripada Bank Negara Malaysia. So we talk about the fact dan data. Kalau tuan-tuan tulis sekarang, Allah 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan. Tuan tulis di Google, ada beberapa kajian dah dibuat oleh Allah yang dikeluarkan oleh data daripada Bank Negara sendiri. Saya tarikh dia pada tarikh bila? Saya tengok tarikh. Ini dah dikeluarkan pada bulan Januari tahun 28 Januari 2020. Jadi sebelum fasa COVID-19 melanda, pandemik COVID-19 datang kepada Malaysia dan dunia. Maksudnya tahun lepas dah dibuat satu kajian, Bank Negara keluarkan satu data statistik. 75% daripada rakyat Malaysia, which is 3/4 daripada rakyat Malaysia tidak ada simpanan. 75%. Tuan-tuan, this is bukan data yang sedikit. Maksudnya 75% daripada rakyat Malaysia, kajian daripada literasi kewangan Malaysia kata apa? Ramainya rakyat Malaysia yang tak ada simpanan, yang lebih daripada 1,000. Maksudnya yang ada duk adalah semua bawah 1,000. Cuba bagi tahu siapa yang dalam ni yang ada simpanan lebih daripada 1,000. Ramai ni, kalau kita cek ni ramai. Yang tak ada pun, yang simpanan maksudnya bukan duit yang ada kat kita sekarang, duit simpanan, maksudnya duit yang kita tak kacau langsung dia. Ni Bank Negara Malaysia yang keluarkan mengatakan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia yang tidak ada simpanan lebih daripada 1,000. Which is kita ni banyak berbelanja. Berapa ideal dalam bab penyimpanan? Kajian literasi kewangan Malaysia yang disebut dengan ringgit plus, dia kata apa? Yang paling ideal dalam bab simpanan adalah 3 bulan daripada nilai gaji. 3 bulan daripada nilai gaji ni maksudnya, contohnya gaji saya 2,000, maka kena ada sekurang-kurangnya 6,000 ringgit as a emergency using, sebagai kegunaan kecemasan yang perlu ada dalam simpanan. Contohnya kena VSS. Ingatlah JP Morgan keluarkan kajian. JP Morgan adalah satu badan penasihat dalam bab kewangan, bukan Malaysia, di dunia. Dia kata apa? Dengan asbab COVID-19, di Malaysia sahaja berpotensi orang kehilangan pekerjaan lebih daripada 1.8 juta orang. Kalau tengok daripada Kementerian Kewangan, kan, Tengku Zakrul keluarkan penghujung tahun lepas, dia kata apa? Sudah lebih daripada 500,000 orang yang telah hilang pekerjaan. Contohnya sektor pelancongan habis, tuan-tuan. Sebab apa? Flight tak boleh nak terbang, pelancong tak boleh masuk, takkan mereka nak berenang kat laut, kan? Maka sektor pelancongan habis, tuan-tuan. Saya pergi di Pahang baru-baru ni, pergi untuk misi bantuan, banyak chalet-chalet yang ditutup. Sebab tak ada orang, takkan nak suruh jin menyewa, maka terpaksa mereka close operation. Di Pulau Pinang bulan lepas, 1 hari bulan 3, bulan ni 1 bulan 3, satu hotel yang paling mewah di Pulau Pinang terpaksa tutup dia punya operasi. Sebab apa? Tidak ada pengunjung, maka tidak ada untuk mereka nak rolling cash tidak boleh berlaku, maka terpaksa mereka close the operation, walaupun hotel tu dah beroperasi lebih daripada 50 tahun. Kan? Kalau kita tengok syarikat penerbangan, kapal terbang tak boleh nak terbang. Takkan nak bawa ronda kuat atas darat ni, tak boleh. Maka bila tak terbang, maka banyaklah pilot terpaksa diberhentikan. Bila pilot tak ada, kapal terbang tak boleh terbang, maka pramugari pun tak ada peluang pekerjaan. Bila tak ada pramugari, maka tak ada orang nak serve, maka tidak ada makanan yang boleh dijual. Banyak tu merengkek. Engineer tak boleh nak buat kerja, technician tak boleh nak buat kerja, orang duk jaga kat airport tak boleh buat kerja. Maka dia semua affected the whole system apabila melibatkan pada pandemik baru ni. Bayangkan data ini daripada tahun lepas punya, sebelum pandemik. Ni dah setahun ni, genap setahun, sehari 2 hari yang lepas, genap setahun perjalanan kita dalam COVID-19 bermula daripada 18 Mac 2020. Maka sekarang of course to the worst situation. Keadaan yang lebih teruk. Maka data 75% ini dah tak valid. Dah berlaku increasement yang sangat banyak, berlaku peningkatan yang dah jauh lebih banyak. Sebab tu dalam kaedah Islam kena menguruskan kewangan bagi elok, agar kita tak termasuk daripada kalangan orang yang boleh bawa kepada mudarat daripada hifzul mal.
Sebab maqasid syariah ajarkan kita, Islam ajarkan untuk memelihara kewangan agar tidak menjadi terdesak. Bila orang terdesak, yang inilah yang menjadikan kebanyakan kes-kes jenayah. Tuan-tuan pergilah tanya semua orang. Tuan-tuan pergilah tanya semua orang yang pernah mencuri. Tanyalah semua orang yang terima rasuah. Kenapa mereka terima rasuah? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah ni? Fitrah ni benda yang sejahtera, benda yang suci, murni, tak ada dosa. Budak-budak kanak-kanak dilahirkan mana ada dosa? Pernah tuan-tuan tengok budak beranak-beranak isap ganja? Budak keluar-keluar mencarut, ada? Tak ada. Yang budak lain keluar dia menangis. Tak ada dosa, tak ada sikit abu apa. Sebab tu bila kita tengok budak-budak rasa tenang. Tuan-tuan cium budak-budak rasa seronok. Kan? Tuan-tuan tengok budak-budak ni rasa, sebab tu itu adalah wajah yang tidak pernah melakukan dosa. Tenang tengok dia. Kalau cium budak-budak ni ketagih tuan. Dia bau baby ni lain. Nak stres kalau bau mak ayah baby mungkin stres sikit. Bau budak-budak kecil ni menenangkan kita. Dia akan, kalau kita ada masalah balik peluk anak, kita cium anak, kita akan rasa bertenaga balik. Dengan rasa kuat. Saya balik tadi, saya tak sempat nak buat apa-apa. Mandi pun tak sempat tuan. Makan pun tak sempat. Saya pergi peluk anak-anak. Peluk anak-anak tu datang ke studio untuk live dengan hari ni. Satgi live lagi pukul 10 ada live lagi. Satgi pukul 12 ada kuliah sebelum Jumaat. Pukul 1 ada khutbah Jumaat. Kan? Petang ni ada 2-3 kenduri. Memang hari ni whole day memang pack lah. Tapi tak apalah. Kan? Itu tanggungjawab kita. Maka sebab tu perlu kepada penyimpanan. Jangan berlebih kurang. Sebab dalam kaedah maqasid syariah yang pertama dalam bab harta benda, hifzul mal ini adalah kaedah daripada macam mana mendapatkan harta dan pada apa penyimpanan simpanan yang perlu kita buat untuk kita nak pastikan kewangan itu wujud. Dia kata, ustaz, kenapa perlu jaga harta benda ni? Allah dia kata dunia semua tu. Dia kata, ustaz, kita nak kereta mewah tu semua dunia, nak rumah besar-besar, duduk rumah besar-besar dunia. Ya, dunia lah nak bawa ke jambatan kepada akhirat. Kita kata Pak Long duk marah sangat orang nak kereta mewah ni, kenapa? Kan? Kalau dia mampu, alhamdulillah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? 4 syurga nikmat dunia. Yang pertama diberikan rumah yang baik, kedua kenderaan yang selesa, ketiga pasangan yang soleh ataupun solehah, yang keempat adalah jarihi, jiran tetangga yang baik. Kan? Maksudnya Nabi membenarkan nak kenderaan kalau kamu mampu kenderaan mewah. Imam Suyuti menghimpunkan lebih daripada 70 hadis bagaimana Nabi menunggang kuda yang paling mahal di bumi Madinah. Maksudnya tak salah menaiki kenderaan yang baik. Kan? Tak salah pun kita memiliki rumah yang selesa, yang besar. Kamu mampu, silakan. Ali Syukri dia mampu ada rumah 17 bilik. Tak apalah, itu kemampuan dia. Kenapa kamu nak marah dia? Sekurang-kurangnya orang nampak, orang Islam ni tak cerai, orang Islam ni pun kemas. Soal dia membazir, dia jawab dengan Allah. Soal kemampuan dia, itulah dia dengan Allah juga. Kan? Dia dapat sumber yang halal daripada perniagaan. Dia keluarkan zakat. Pejabat zakat sahkan, dia keluarkan zakat setiap tahun ni beratus-ratus ribu. Hak kita duk petikai ni, hang berkeluar zakat banyak mana? Dia kata, ustaz, tak apa, saya tak berkeluar zakat pun, saya tak riak. Mana tahu kamu tak riak? Kamu berbangga-bangga disebabkan tak keluarkan zakat yang banyak, bukan juga dikira sebagai riak, sebab kamu sedang meninggi diri dengan manusia, dengan Allah. Bukan soal banyak atau sedikit. Riak Allah boleh datangkan melalui macam-macam jalan. Iblis, tipu daya iblis, setan ni boleh main dengan macam-macam kaedah. Orang yang tak semayang boleh dapat riak. Dia kata, aku tak mahu semayang satgi, orang nampak macam kehebat. Bukankah kamu sedang menunjukkan hebat kamu dengan Allah ketika tu? Bukankah kamu sedang sombong kamu dengan Allah sebabkan kamu tak semayang, kamu berbangga? Itulah riak, ujub, takabur juga. Maka sebab tu berhati-hati. Sebab tu pada saya kalau tanya saya memilih untuk jadi orang kaya. Niagalah, kerjalah. Bukan dengan cara mengajak. Saya tak letakkan mengajak untuk saya dapatkan sumber kewangan. Sebab tu saya letakkan syarat, saya beritahu kepada PA saya, nak jemput saya kuliah, benda pertama jangan tanya tentang bayaran. Tuan-tuan bagi bayaran, saya tak join. Kan? Tuan-tuan nak bagi bayaran, saya beritahu saya siap. Saya akan pulangkan balik atau saya akan buat kenduri, itu je. Walahai boleh tak? Hari ni ada 3-4 kuliah. Satu kuliah bagi macam sat lagi, kuliah sat lagi bagi sampai dekat RM3,000. Saya kata tak apa, saya tak perlukan duit tu, saya buat kenduri. Buat kenduri, beli kambing ke, buat makanan, buat food bank dan sebagainya. Kenapa? Sebab saya ada kewangan saya. Saya terlibat dalam stock market, saya ada syarikat construction, saya ada kolam lobster.
saya ada terlibat dengan ternakan arnab, saya ada dalam kolam ikan siakap. Ada kewangan saya lah. Saya terlibat dengan kripto, digital asset, dengan Bitcoin. So tak apalah, itu jadi sumber kewangan agar di situlah perlu untuk saya menguruskan kewangan. Jadi dakwah adalah dakwah. Saya pegang kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Sebelum berdakwah jadi jutawan. Agar apa? Tak menjadi fitnah ketika kamu berdakwah. Sebelum berdakwah ni jadi jutawan dulu, agar nanti tidak kita ilmu tu dijual dalam bab dakwah. Nak pergi kuliah letak harga. Nak jemput saya bayar 1,000, nak jemput saya bayar 2,000. Nilai ilmu tu harga 1,000, nilai ilmu tu 500, tak tu je lah. Sayanglah, sedangkan ilmu adalah tidak ada nilai, sebab dia adalah boleh menjadi jambatan. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, yang duduk di atas jalan menuntut ilmu. Orang yang berilmu itu adalah jalan yang Allah permudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Sebab tu ingat, yang pertama, poin yang perlu kita ambil berat dalam bab kewangan ini adalah fasa pengumpulan. Yang kedua, dalam kaedah hifzul mal, dalam nak menjaga dari segi kewangan dari konteks Islam itu sendiri adalah dalam bab perlindungan. Disebut dengan protection. Which is bila kita dah ada duit daripada sumber yang halal, maka perlu untuk kita memelihara duit itu. Perlu kita protect duit itu. Maka sebab tu di sinilah wujudnya bila cak kaedah pada nak protect. Sebab apa? Sebab kita kena faham dalam kehidupan kita ada perkara-perkara di luar jangkaan. Which is di luar jangkaan ni macam-macam, berlaku kemalangan, cacat kekal, kematian dan sebagainya. Maka duit itu perlu diselenggara dan diuruskan dengan baik agar tidak berlakunya miss, ataupun bila kita hilang keupayaan, maka duit itu akan stuck, ataupun kita sendiri akan memberikan kesusahan kepada orang-orang lain. Sebab tu dalam kaedah Islam adanya takaful. Takaful ni apa? Saling tolong, bantu-membantu apabila ada sahabat kita yang diuji dengan permasalahan. Kena jaga perlindungan, kena melindungi duit itu agar dia tidak duduk statik di situ. Sebab tu Ustaz, Tuan Guru Ustaz Muttalib Ma'ruf, Ustaz Muttalib Ma'ruf dia pernah sebut saya, dia kata dia tak suka orang main duit kut. Saya kata kenapa Ustaz tak suka? Dia kata sebab duit tu main duit kutu kan. Maksudnya simple, lepas tu bagi kawan ni, bagi kawan ni. Dia kata yang pertama, duit tu tak bergerak ke mana-mana. Maksudnya 100 kita duk simpan setiap bulan tu 1,000, tu je. Yang kedua dia kata boleh mewujudkan penipuan. Main duit kut ni yang awal syok dapat, lepas tu dia dah dapat, dia penyegan nak bayar. Ni banyak berlaku. Duit kutu ni ataupun duit kut ni tu banyak berlaku. Tu Ustaz Muttalib Ma'ruf kata dia tak suka bila duit itu disimpan dengan tidak ada perkembangan. Paling common, duit itu perlu dilindungi di tempat-tempat ataupun instrumen-instrumen kewangan yang rendah risiko. Mana yang dah risiko banyaklah. Tuan-tuan masukkan dalam ASB, Majlis Fatwa Kebangsaan yang paling terbaru, mengatakan bahawa dari sudut ASB ni dah hukum dia harus. Saya sahkan dengan Bank Islam 2019, saya kuliah di Bank Islam, kuliah bulanan waktu tu. Saya tanya kepada pegawai pengarah dia kata sekarang Bank Islam dah menjadi penasihat kepada Maybank dan juga CIMB dalam bab ASB ni, maka diklarifikasikan sebagai patuh syariah. Dah patuh syariah. Sebelum tu saya pernah buat tahun 2008, 2009 saya dah mula mencarum ASB waktu tu tingkatan 5, tingkatan 6, saya masih ingat lagi. Saya carum tak banyak, 200, tapi saya disiplinkan diri. So bila keluar Majlis Fatwa tu kata ada yang makruh, ada yang kata haram, so saya berlepas diri, saya kata biar, saya tak bayar, saya biar je. Tapi bila dah keluar Majlis Fatwa yang terbaru 2015 mengatakan harus, maka 2018, 2019 saya sambung buat balik. Saya make lah kepada 400,000. Make 400,000, setiap tahun saya dapat dividen sekitar RM20,000, RM20,000 lebih, RM30,000. So okey lah, lepaslah duit nak bayar kereta untuk setahun, nak bagi nafkah isteri untuk setahun, lepaslah at least. Tu perancangan pengurusan kewangan. Maka kena at least duit itu agar perlu protect dia duduk di tempat yang at least paling kurang adalah rendah risiko. Jangan masuk pada stock market, bursa saham dan sebagainya, sebab itu adalah high risk. High risk, we going to high reward. So go kepada low risk,
And walaupun low reward, tapi dia tidak statik duit itu agar daripada tak bergerak ke mana-mana. Dia carilah banyak instrumen-instrumen kewangan yang kita tengok yang rendah risiko tetapi masih ada pemulangan. Contohnya simpanan pada bank rakyat. Dalam semua bank di Malaysia, bank rakyat yang paling konsisten memberikan pemulangan dividen yang paling tinggi. Which is 15%, 16%. Maksudnya kalau kita simpan 10,000, maka tahun depan maka akan ada dividen. Kalau kata 15% dah dapat RM1,500. Itu extra money. Kalau kita simpan dalam FD, dia akan beri 0.03, 0.02. Maksudnya bos 10,000 dapatlah RM20. RM20 nak buat menatang apa je oi. Penat habis ni start kereta pi withdraw duit je. Kan rugi duit minyak je. Sebab tu perancangan itu perlu dibuat dengan baik. Contoh macam saya bagi satu tip lah ni untuk khusus pada pelajar-pelajar yang saya yakin yang mungkin ada PTPTN, dan saya tengok PTPTN di Unisyams khususnya dan universiti lain kebanyakannya ada lebihan yang agak banyak. Maksudnya setiap semester kamu akan dapat, kadang-kadang ada hari tu saya tengok dia dapat sem pertama terus buat keluar motor. Saya kata tak bijak betul dia ni. Kan? Tak bijak. Kenapa? Bila beli motor, dia perlukan kos tambahan lagi. Bila beli motor ni, tengok ni. Dia beli motor nilai 4,000. Contohnya cash. Nampak macam bijak lah konon-kononnya. Sebelum ni dia kena isi minyak. Tuan-tuan yang tak ada motor kena isi minyak. Siapa yang kita tengok pergi stesen minyak, dia jalan kaki, lepas tu beli stesen berapa ni saja isi minyak. Isi minyak kan bolan botol ada? Tak ada. So maksudnya sebelum ni kamu tidak ada kos minyak pun. Tapi once you dah beli motor, automatik motor itu perlu diisi minyak. Melainkan kamu wali Allah. Wali-wali yang diberikan karamah yang tak perlu isi minyak. Tapi secara adat kita ni manusia yang biasa, tuan-tuan kena isi minyak. So, daripada tidak ada kos minyak, maka dah bertambah kos minyak. Daripada tak ada kos minyak hitam, dah ada kos minyak hitam. Sebab tu ingat, bila tuan-tuan beli kenderaan, dia bukan hanya pada nilai kenderaan, dia adalah pada nilai maintenance kenderaan. Bukan pada kenderaan, tapi nilai maintenance, apatah lagi menggunakan duit simpanan. Tak bijak langsung. Ataupun duit perbelanjaan pendidikan. Oh, ini bengong tuan-tuan. Tak rendah sedikit pun tuan-tuan punya kehebatan kalau tak naik motor. Tak ada masalah. Jadi jangan. Saya pesan pada adik-adik khusus yang ramai tengok budak-budak ada dalam ni UUM, ada yang daripada UIA, daripada Unisyam. So jangan spend kepada kenderaan unless kamu ni anak papa mega holding. Maksudnya bapak kamu kaya kan, bisnes bilion-bilion, anak papa mega holding tak apa. Tapi kalau kita yang mengah holding, kalau mengah jangan. Duit itu simpan. Paling tak bijak simpan dalam FD lah, tersedut pening kepala. Biar duit itu dalam tu agar boleh digunakan fasa emergency, fasa yang betul-betul diperlukan. Dia kata, Ustaz, tapi saya nak campaign, nak pergi camping dengan kawan-kawan, nak keluar dengan kawan-kawan, ada reunion. Apa reunion? Sewa kereta orang. Kalau sewa kereta, kamu ambil kereta ganas sikit Honda, kan? Baru 200 sehari. Tapi kamu ada kos lain tak? Tak ada dah. Sekali kamu sewa, isi minyak sekali RM10 sudah. Kan? Terus duduk buat belagak sangat. Lepas tu pilah reunion kamu. Balik hantar balik kereta, kamu hidup pun tenang. Kalau tidak, bank duk call. Buat keluar kereta Honda Civic 1,200 sebulan. 1,200 sebulan, kamu punya PTPTN 4,000 untuk 6 semester. Minta 6 bulan dalam satu semester. Maksudnya kamu kat situ pun dah short, kamu tak cukup. Maka dekat situ yang kamu akan pening kepala nanti. Sebab tu perlu lindung kewangan kita. Hifzul mal perlu dipelihara agar kewangan itu tidak tiris, agar tak tiris. Jangan buat lebih kurang. Paling ideal untuk pembelian kenderaan pada orang yang bergaji. Ni saya sebut pada orang yang bergaji adalah tuan-tuan kali dengan 12 bulan. Gaji tuan-tuan 2,000, maka nilai kenderaan yang boleh tuan-tuan beli adalah 24,000 sahaja. Maksudnya bukan cash, dengan loan bank. Maksudnya kalau tuan-tuan buat loan dengan 24,000 setiap bulan baru 300 ke 400 ringgit. Kalau 9 tahun lah. So 300 ringgit tu a good value untuk tuan-tuan ada lebihan duit yang banyak. Sangat tidak bijak kepada fresh graduate yang gajinya 2,000 buat keluar kereta separuh daripada gaji. Ini tak bijak langsung tuan-tuan. Saya banyak kawan-kawan, Allahumma salli alaihi, kawan-kawan yang kami dulu graduate sebagai lieutenant muda,
pakai uniform askar lah. Saya sendiri pun lieutenant muda dulu. So tangga gaji permulaan adalah 2,500. Bersih lah contoh, bersih 2,500. So kawan-kawan saya beritahu, jangan ambil paling tinggi Myvi je. Kan king of the road Myvi. Myvi okey, tak apa, tak merendah sikit pun pegawai pangkat kamu sebagai pegawai. Tapi ada tak kawan-kawan yang tak pandai? Ada, dia bawa keluar kereta Honda, bawa keluar kereta yang nilainya 1,000 gaji. Daripada 1,000 gaji. Maksudnya gaji 2,500, tolak lepas semua koperasi lepas semua sikit, tinggal 2,000 lah kata bersih. Bayangkan 50% dah di-absorb pada kos kenderaan. Dan itu bukan tu saja. Dia bukan 50%, jadi 70% sebabkan perlu kepada minyak kereta, perlu kepada road tax kereta, perlu kepada insurans kereta, perlu kepada maintenance, kadang-kadang kereta rosak. Maka gaji dia 60 ke 70% akan habis kering disebabkan drain hanya pada kenderaan saja. Sedangkan orang nak seronok tengok kita ni sekejap ya, orang puji kita ui hang kereta baru, lepas tu dia akan puji hari-hari ya. Siapa yang orang puji hari-hari? Tak ada tuan. Tak usah duk merepek. Dia puji sekali ya, lepas tu dia tunggu bila kita nak lingkup. Dia tunggu bila kereta nak kena tarik. Sebab tu pengurusan kewangan kena jaga. Kena protect kewangan kita. Kena pastikan kewangan itu dilindungi agar tidak menjadikan kita kepada desperate kepada buat benda-benda yang tak elok. Sebab orang yang terima rasuah, orang yang buat benda yang haram, mencuri, biasanya sebab ada keperluan yang mendesak. Dan termasuk orang yang berhutang. Orang berhutang sebab dia tidak ada pengurusan kewangan yang baik, maka dia berhutang. Berhutang ni Nabi sebut dalam hadis. Aisyah sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia kata kana yad'u fi salah. Aku mendengar Nabi baca doa ni dalam solat Nabi. Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil khamr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhrab. Saya ulang doa ni, ikut sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil khamr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal makhram. Apa doa Nabi? Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur, mohon perlindungan daripada fitnah Masiihid Dajjal. Yang ni fitnah Dajjal. Orang kena panggil Dajjal. Dajjal. Yang ketiga, fitnah kehidupan. Yang keempat, fitnah kematian. Yang kelima, fitnah daripada perbuatan dosa, perbuatan mungkar keji. Yang keenam, wal makhram, daripada hutang yang tertonggak. Daripada hutang yang tertonggak. Apa makna hutang? Sahabat bila dengar Nabi doa macam tu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'izu minal makhram?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu banyak berdoa minta perlindungan daripada hutang yang tertonggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Sesungguhnya orang yang berhutang, apabila dia bercakap, dia suka bercakap bohong. Wa wa'ada fa akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia akan mungkiri. Contoh macam mana? Bila orang nak berhutang dengan kita, maka dia akan cakap bohong. Dia kata, aku nak pinjam duit kan, mak aku sakit. Padahal mak dia tak sakit. Sebab apa? Dia nak bina emosi tu. Aku nak pinjam duit kau, betul aku terdesak sungguh, aku tak tahu peti-peti aku masuk lambat sepak tu. Padahal dah masuk, tapi dia dah belanja benda yang tak sepatutnya. Maka dia akan cenderung, orang yang nak berhutang, maka dia akan cenderung untuk bercakap bohong. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut. Dan Nabi kata bahawa wa'ada fa akhlafa, dan dalam keadaan yang terdesak itu juga dia akan mungkir janji. Dia kata apa? Hang jangan risau, hang bagi aku pinjam, minggu depan aku bayar, hujung bulan aku bayar. Pernah dengar ayat macam ni tak? Hujung bulan, lalas sampai hujung tahun, sampai hujung hayat tak bayar-bayar. Sebab apa? Maka dia menipu dalam bab janji pula. Maka dua ciri itu duduk pada golongan orang yang munafik. Na'udzubillah. Maka sebab tu dalam bab kewangan, tolong jaga. Jangan sampai tidak diprotek kewangan. Dah dihimpun tadi accumulation. Pasal perlindungan ini perlu diprotek kewangan kita. Sebab tu baru ni ada 2-3 hari lepas, ada kawan saya, dia mesej, dia kata, "Ustaz, ada orang nak pinjam duit ke dia." Saya waktu tu saya slot dengan siapa? Dengan SUK Pulau Pinang kan, juga buat kewangan. Maksud staf-staf di Pulau Pinang ada lebih kurang 300 orang, staf-staf yang bekerja di bawah kerajaan negeri Pulau Pinang. So saya cerita tentang kewangan lah. So tajuk tentang simpanan dan sebagainya, tentang perniagaan. Lepas tu saya kata, dia kata ada satu soalan, dia kata, "Ustaz, ada orang nak pinjam duit, apa yang saya kena buat?" Saya kata, kalau nak bagi orang pinjam duit, jangan niat pinjam sedekah.
Sebenarnya kalau kawan baik, tuan-tuan sayang kepada kawan tuan-tuan, jangan bagi pinjam duit. Kalau dia minta, dia sangat memerlukan sedekah dekat dia. Sebab kalau pinjam, tuan-tuan akan ada harapan nak balik, dan dia ada harapan untuk tak bayar balik. Maka akan ada clash di situ, tuan-tuan akan bergaduh. Lepas tu kalau nak pinjam, bagi je lah. Niat sedekah. Tak perlu bagi banyak, bagi dengan mana yang kamu mampu. Saya terang tuan, saya bercakap ni, kalau siapa-siapa dengar, saya tak marah. Pada siapa yang berhutang dengan saya tak marah pun. Cuma saya nak bagi tahu, saya ada list orang yang berhutang. Kalau saya tunjukkan tuan-tuan, list orang yang berhutang ni, saya rasa hampir setengah juta orang yang berhutang. Ustaz kaya tak ada lah, alhamdulillah. Cuma saya terlibat dulu tahun 2016-17 saya terlibat dengan properti. Saya jual rumah. So memang properti ni melibatkan profit margin yang tinggi. So alhamdulillah Allah izin, pernah lagi status jutawan tu, walaupun tak ada lah kaya sampai gila-gila, tapi pernah ada dalam akaun simpanan saya, pernah ada duit yang tu, tapi saya banyak bagi saya kegunaannya untuk madat darul murtadah. Saya beli tanah, saya buat dan sebagainya. Tu kalau nak pinjam, niat sedekah je lah. Tidak tuan-tuan bergaduh nanti. Tuan-tuan sayang kawan ke sayang duit? Pegang tu. Tuan-tuan niat sedekah, tuan-tuan tenang hati. Jangan risau, duit Allah akan bagi. Kita beriman dengan Allah yang Maha Kaya. Jangan takut. Tapi kalau tuan-tuan bagi orang hutang, tuan-tuan pun tak tenang. Dia yang berhutang lagi lah tak tenang. Nabi abang dah, orang yang berhutang ni Nabi tak mau solat jenazah. Nabi tak mau solat jenazah. Sebab apa? Dia roh tergantung nanti. Sebab tu dalam bab berhutang ni tolong ambil beringat. Maka sebab tu dalam kaedah hifzul mal, dalam perancangan kewangan Islam itu perlu dipelihara. Dan yang ketiga, perlu untuk yang kedua perlindungan, dan yang ketiga perlu kepada Allahumma samad, perlindungan. Perlu kepada minta maaf. Yang pertama pemilih untuk mendapatkan, yang kedua perlindungan, yang ketiga pemeliharaan. Apa makna pemeliharaan ni? Pemeliharaan ni waktunya planning for selepas kita mati. Kewangan dalam Islam ni diajar kita sampai buat selepas kita mati pun duit itu perlu diatur. Sebab tu dalam Islam adanya hibah. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tengok pakar-pakar kewangan, dia kata apa? Kebanyakan orang Islam di Malaysia tidak mengatur kewangan setelah mati. Hanya itu time hidup dia atur. Yang paling teruk, time hidup tak atur, time mati pun ke laut. Ni paling tak guna lah orang kata. Kenapa saya kata tak guna? Minta maaf kataan tu kasar sikit. Sebab tuan-tuan akan membuatkan adik-beradik bergaduh. Tuan-tuan akan buatkan adik-beradik bergaduh. Uruskan bagi elok. Saya tengok almarhum Ustaz Murtada, abang saya, ketika dia meninggal tak ada harta nak dia faraid. Sebab apa? Dia dah atur ketika dia hidup untuk dia wakafkan, untuk dia bagi kepada jalan-jalan agama. So kami pun tak pening. Tak ada pening apa nak faraid apa? Sebab dia tak ada apa. Sonoklah, kita pun lega, tak bergaduh adik-beradik. Saya pesan kat ayah saya abang, Pak, rumah Pak ni bagi saya pada adik bongsu kami tu. Sebab apa? Kami 9 beradik. Arwah meninggal tinggal 8. Dan saya tak payah. Kalau duk buat tergantung lagi, takut 8 beradik ni boleh rosak sebabkan harta. So sama ada, saya kata dua, sama ada rumah dan tanah arwah mak dan rumah pak diwakafkan kepada balik agama Islam, atau bagi pada nama adik. Tak apa, sepakat, saya rasa semua okey. Setuju bagi adik bongsu ke, adik nombor 2 ke. Jangan bagi duduk tergantung. Saya takut kita bergaduh, kita tak tahu. Tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan kita yang terlibat dalam perunding kewangan. Dia kata apa? Daripada 100 kes faraid yang diuruskan, kurang 10 yang selesai dengan keadaan harmoni. Saya ulang, daripada 100 kes yang diuruskan faraid ni, kurang 10 daripada tu yang harmoni penyelesaiannya. Yang lain semua bergaduh. Allah tak baloi tuan. Dan saya sendiri pada kes yang pernah datang, dia ceritalah, dia kata ni bila tidak ada pemeliharaan ni, maksudnya bila dah lah mati dah, penat cari harta 5-60 tahun di dunia, lelah mati dalam keadaan kena azab. Sebab apa? Meninggalkan harta yang boleh bawa fitnah kepada orang lain. Ada seorang hamba Allah ni, mereka duk bergaduh ni sampai putih dia beradik. Mak ayah meninggal, ada harta tanah tepi jalan tak besar pun tuan-tuan, dalam serelung je. Mereka 3 beradik. So bila serelung 30,000 kaki, maksud dapat seorang 10,000 kaki je, tak besar mana pun 10,000 kaki tu, tapi bergaduh. One, bila dia bergaduh ni tuan, bergaduh sampai makan masa, bila bawa kepada saman sivil apa semua ni, banyaklah 5-6 tahun tak habis. Hak ni saman ni bawa perbicaraan, tangguh, sakit dan sebagainya, sampai peringkat meninggal. Dan yang syoknya, meninggal dia tak selesai lagi tanah tu duk faraid ni, bawa kepada anak pula ni duk bergaduh. Lah 2 generasi bergaduh disebabkan harta yang Tok Wan tu.
Agak-agak Tok Wan duduk di alam kubur tu duduk kena apa tu agak-agak? Sebab asbab fitnah harta yang ditinggalkan. Tu jangan buat main. Sebab tu kaedah Islam hifzul mal kepada kita, pengurusan kewangan peribadi kita perlu diurus. Termasuk kamu ni yang pelajar-pelajar. Aturkan, ambil kertas, tulis apa hutang kamu. Saya bagi tahu ke isteri saya buat warisan Pro BSN. Saya buat cover 1 juta. Saya buat AIA cover 3 juta. Saya buat. Saya buat Medisaver cover 1 juta. Saya buat Takaful Ikhlas 1 juta. So total up ada lebih kurang 6 juta untuk atas peribadi saya. So saya bagi tahu dah dekat isteri. Saya kata 1 juta saya dah masukkan dalam polisi kepada keluarga, isteri dengan anak-anak saya. Yang baki ni pergi ke mana? Saya masukkan kepada Madat. Tu saya. Tuan-tuan aturlah tuan-tuan macam mana. Sebab tu pegang, kalau tuan-tuan tak boleh bagi banyak ketika hidup, maka aturkan boleh memberi banyak ketika mati. Pergilah cari banyak pelan-pelan hibah tu ada. Takaful Ikhlas. Kan depa keluarkan satu pelan RM100 sebulan. Kalau tuan-tuan mati sebabkan kemalangan, accident apa-apa di tempat kerja sebagainya, dapat RM900,000 hibah. RM900,000 tu let's say tuan-tuan bagilah separuh kepada keluarga, RM450,000 kepada keluarga, banyak tuan, setengah juta tu. RM450,000 kepada masjid atau surau atau madrasah yang tuan-tuan nak bagi. Allah seronok tuan, meninggal pun Allah senyum kita. Sebab apa? Boleh menyumbang setengah juta. Ketika hidup tak mampu kan, maka aturkan ketika mati. Ini tengah hidup tak guna, mati menyusah ke orang pula. Orang nak kena urus jenazah. Kos pengurusan jenazah RM2,000. Lepas tu Piramli kata hidup susah, mati pun susah. Kan? Maka sebab tu tolong hati-hati. Kena ada pemeliharaan. Bayangkan data daripada 10 kes, 1 kes je yang selesai secara harmoni, 9 kes lagi bergaduh adik-beradik. So tuan-tuan agak-agak pemberat kita kepada 9 ke kepada 1. Secara logiknya kita dekat dengan 9. Sebab itu adalah yang major berlaku. Sebab tu kena atur. Islam simple. Kenapa perlukan pada pengurusan kewangan peribadi yang betul, agar tidak berlakunya pergaduhan dan fitnah kepada kita. Wallahu alam. Jadi saya serah, mungkin Hafizi mungkin ada soalan-soalan ditanya. Saya rangkumkan tu, ada beberapa soalan yang saya baca daripada pihak Unisham, pihak kaunseling bagi, agar kita boleh wrap up sebelum pukul 10 insya-Allah. Jadi ini lebih kurang ada lagi setengah jam ni, saya buka lah kalau ada soalan kedua ataupun ada pertanyaan. Jadi saya boleh mengalu-alukan insya-Allah. Tafadhal. Fizi, ada Fizi? Waalaikumsalam. Ya, ada. Okey. Soalan seterusnya, kita lihat banyak perniagaan yang baru muncul yang terutamanya dalam kalangan orang muda ni. Boleh tak Ustaz share tips untuk mereka ataupun untuk kita lah, lebih lagi pada student atau mahasiswa yang mula berjinak dalam bidang perniagaan ni? Maksud tip untuk perniagaan ke? Ni tak tips untuk ni untuk kalangan mahasiswa ataupun student kan. Boleh? InsyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih kepada Fizi, insya-Allah tabarakallah, soalan yang sangat baik. Saya bercerita tentang apa yang berlaku pada diri saya untuk bahagia. Saya pernah menjadi mahasiswa dan sekarang pun masih mahasiswa, sebab saya sambung, insya-Allah sambung pengajian master saya di Unisham juga. Tapi saya menulis tentang Darul Murtada, tentang kewangan Darul Murtada. Waktu saya bercakap dan saya cuba menulis benda yang saya buat. Tajuk, insya-Allah tajuk masa ni Dr. Yusof lah bagi. Insya-Allah dekan sendiri yang minta untuk saya jadi anak untuk dia supervise. Tajuk tentang Financial Darul Murtada, Crisis, Challenge and How to Sustain. Benda work yang paling susah adalah how to sustain. Challenge semua orang akan hadapi. Jangan bimbang. Kena fitnah, kena kata seleweng duit dan sebagainya. People will talk apa yang dia orang tidak tahu. Dan dia not interesting untuk nak tahu sampai habis pun. Dia nak bagi bola tanggung je. It's okay. Best revenge is success. If you prove that they are wrong. So apa yang berlaku adalah ketika saya duduk UPNM ni, cerita saya agar saya tak mak saya nak agar kamu rasa maksudnya boleh je buat duit ketika di universiti. Yang pertama, ketika saya duduk universiti, saya berkahwin pada tahun saya yang kedua. Saya tahun 2. Daripada duduk merapu duduk cinta apa, biar saya kahwin. Walaupun ingat saya berkahwin tidak satu sen pun saya minta duit family dan mak ayah. Yang pertama. Dan perkahwinan saya 4,000 tetamu datang.
So 4,000 tetamu, maksudnya kos kenduri tu memang berbelah-belah ribu. Macam mana saya buat adalah saya berniaga. Saya berniaga tanpa modal. Best ni dia panggil berniaga tanpa modal. Apa yang saya buat adalah, yang pertama saya pergi cari nasi lemak. Sebab saya tengok, okey, UPNM. Yang pertama saya faham dulu environment UPNM ni, pelajar kami semua tidak boleh keluar. Tu duduk dalam tu dan kami ada duit. Allowance setiap bulan kami, Kementerian Pertahanan memberikan allowance untuk belanja sahaja adalah RM1,500 average. 1,500 duit belanja. Makan, minum semua dah sponsor nah. UPNM makan percuma, spender pun dia bagi. So 1,500 ni untuk belanja, untuk nak hip hore, nak ya je, kan? So bila saya tahu makan dalam UPNM mes ni bukan sedap sangatlah. Kafe UPNM ada 2-3, so orang cemui. So saya cara okey, ni opportunity, peluang. So saya pergi cari nasi lemak. Maksudnya kedai nasi lemak saya pergi pusing seluruh Ceras. Kok Sungai Besi tu ada dekat 30-40 mungkin saya beli semua. So balik saya try satu. Saya nak cari the best nasi lemak. So saya cari 5 yang paling sedap, saya panggil kawan-kawan saya 4-5 orang, lidah Kelantan, seorang lidah Terengganu, seorang lidah Sabah, lidah Johor, lidah Kedah, rasa. So daripada tu vote mana yang paling sedap. So dapat nasi lemak Makcik Leha ni lah paling sedap di dunia. Tuan-tuan makan, tuan meninggal tahap sedap dia tu. Memang sedap sungguh. So bila dah dapat yang paling sedap, saya buat consignment. Tuan ni consignment tanpa modal. So siapa yang jadi agent saya, so dia kurang dalam 10 orang, setiap kulis dibahagikan. So dia seorang ambil 50 bungkus tanpa modal, saya tanggung modal. Saya confident sebab apa, nasi lemak yang sedap. So dia orang saya tolak RM1.70, saya dapat daripada pembekal RM1. Tanpa modal saya ambil dulu, saya bagi kepada consignment RM1.07, saya dah untung 7 kupan atas angin kat situ, saya cuma urus. Saya tak niaga, saya tak buat, saya tak bungkus, saya tak buat apa pun. Saya sampai hari ni saya tak reti masak nasi lemak. Tapi setiap hari, tuan-tuan boleh tanya pelajar UPNM tahun 2010, 2011, 12, 13, dia orang makan nasi lemak Makcik Leha tu lah. Setiap hari tidak kurang 500 bungkus dijual tanpa saya buat apa-apa. Maksudnya tanpa saya nak pergi ketuk pintu orang, tanpa saya goreng nasi, goreng telur, tanpa saya tak buat apa pun. Saya cuma urus telefon Makcik Leha hari ni nak 500 bungkus, saya pergi ambil dan saya hantar kepada consignment. Ejen-ejen saya lah. Dia orang tak ada risiko. Tak habis jual, refund balik. Maksud bagi balik bungkusan tu, saya tetap akan bagi upah ke dia. Satu bungkus 3 kupang. Sehari 50 bungkus bersamaan dengan dapat berapa? RM15. Lebih kurang lah. Minta maaf. 3 kupang kali 50. 3 berapa? RM9. 3 RM15. So RM15 dan dia tak ada risiko. So RM15 pada pelajar tinggi lah, dan dia tak ada risiko. Sebab nasi tu datang dia start sampai setengah jam akan habis. Itu saya buat. Dan yang bestnya setiap bulan, so bayangkan 500 bungkus dapat 7 kupang, tuan-tuan kali sendiri 7 kali dengan 5 RM70 kali dengan 5 bersamaan dengan 7, 14, 21, 28, 35, dalam 420 bersih setiap hari. Dalam kita ambil average lah. Kadang ada hari yang tak habis sebagai RM300 sehari. So setiap bulan saya dapat keuntungan hampir RM10,000 bersih, RM10,000. Dan saya boleh berkahwin ketika tu hanya simpanan saya 3 bulan sahaja daripada jualan nasi lemak. Dan isteri saya sekarang duduk dalam kaunseling di UniSham lah, Alhamdulillah. Waktu tu dia duduk di Azhar, saya berkahwin dengan isteri saya dengan hasil duit nasi lemak je. 3 bulan je. Lepas tu kata bila kamu ada kemahuan, di situ ada jalan. Tak ada benda yang mustahil. Dan waktu nak grad tahun 2012, saya nak graduate, orang lain semua seronok, saya sedih. Sebab kalau saya tahu graduate saya akan dapat gaji RM2,000 je. Sedangkan saya duduk UPNM, saya dah dapat berbelah-belah ribu gaji. Hanya jual nasi lemak yang saya tak pernah masak. Jual nasi lemak yang saya tak pernah ketuk pintu orang pun. Lepas tu pada saya, untuk pelajar, tak perlu kamu nak berniaga yang teruk-teruk. Cari benda yang simple but make money. Simple, make money. Apa benda yang banyak simple? Contohnya, setiap semester, bila buka semester, nak kena print kertas, nak print buku dan sebagainya, kamu ambil benda tu. Setiap semester buat event, kamu ambil benda tu. Yang simple tapi making money. Kerana setiap semester biasanya orang setiap fakulti akan nak buat baju. Pelajar universiti kan suka ada baju, ada nama counselling, lepas tu nama apa? Nama John Travolta. Kan orang suka, kamu ambil benda-benda tu. Kamu perlu buka kilang baju ke tak? Kamu deal dengan kilang baju. Cik boleh tak saya nak tanya, kalau saya nak MOQ berapa? Kalau saya jadi agent boleh? Okey, saya cari customer. Okey, saya cari, dia kata okey nak 100, MOQ dia minimum ada 100. So kamu please pergi cari fakulti tu, kamu offer nak ni, dak design ni, kalau kamu dapat cantik, pakai ni boleh jadi Superman. Kan? Maka perniagaan tidak perlukan duit, tetapi perniagaan yang kamu nak mula perlukan duit. Hati-hati. Contohnya kamu nak jadi agent sekian-sekian, keluarkan duit, yang tu hati-hati.
Sebab modus operandi semua perniagaan, dia nak dapatkan orang untuk beli produk dia. Tak kisah sama ada kamu end customer ataupun kamu sebagai agent, kamu tetap kena beli produk dia. Kalau kamu tidak ada kemahiran untuk menjual, maka biasanya kamu menangis di bucu katil sebab produk tidak boleh terjual. Sebab tu saya selalu pesan kepada founder-founder, jangan bina bisnes untuk bunuh ejen kamu, sebab kamu akan jawab depan Allah nanti. Baru ni minggu lepas saya program di Melaka, di La Crista Hotel, saya sebagai speaker lah. Bukannya yang duduk bawah tu bukan orang lain, tuan-tuan founder Mama Sak. Tuan-tuan tahu Mama Sak? Di antara company networking yang pertama, sale 100 juta ringgit. Sale 100 juta ringgit. Mama Sak yang jual kek semua tu kan, Mama Sabrina. Dalam tu juga adanya founder Bantal Lena, Bantal yang buat sale juga juta-juta. So waktu saya tengok dia orang, saya beritahu, saya kata tolong jangan atur bisnes kamu untuk mudarat kepada ejen-ejen kamu. Make sure bisnes itu boleh orang jadi dan orang menjual. Mama Sak alhamdulillah 80,000 ejen seluruh Malaysia semua boleh buat duit. Rajin dengan tak rajin dia. Produk senang jual, orang makan, produk F&B kan orang senang makan. Sama, pelajar pun cari benda-benda yang melibatkan fast rolling money dan less effort. Kenapa less effort? Sebab agar kamu nak imbangkan daripada pendidikan kamu tidak efek. Jangan jadi sampai berniaga di sini, belajar di bawah. Jangan sampai macam tu. Less effort. Jual benda-benda yang simple-simple. Yang tidak bagi mudarat kepada orang. Tip dia tu, jangan ramai budak-budak muda nak terlibat dengan bisnes yang cepat kaya, tak ada. Ramai budak-budak muda terlibat dengan MLM. Zaman saya skor A lah, skor macam-macam skor. Lalas lah ambil hang, dia yang kena skor. Guna duit peti-petian, masuk skor A bayar 5,000. Lah ni ke laut. Duit habis macam tu ya. 5,000. Baik pergi sedekah dekat surau Unisham. Baik pun dalam tabung kaunseling Unisham dapat agak pahala. Satu tip Kalau tuan-tuan nak terlibat dalam bisnes, terlibat betul-betul. Saya ulang, kalau nak terlibat dalam bisnes, terlibat betul-betul. Jangan terlibat, dia kata ustaz saya terlibat geli-geli, saya terlibat nak main-main. Kalau tuan-tuan terlibat dalam bisnes untuk geli-geli, tuan-tuan upah kawan sebelah, suruh dia geletek. Jangan buat bisnes. Ni nak terlibat geli-geli. Lepas tu padam muka dapatlah result yang geli-geli. Tu duduk riau sorang-sorang, duit habis. Kalau nak seronok, tuan-tuan pergi fanfare. Ataupun saat lagi pergi panggung wayang. Seronok lah tengok cerita. Bukan dalam bisnes. Bisnes bukan medan untuk berseronok. Bisnes adalah medan mujahadah kamu. Rasulullah berbisnes sungguh-sungguh. Perjalanan Rasulullah berbisnes, mari saya cerita sikit. Ni tip untuk pelajar-pelajar ni. Teladan ke Rasulullah. Rasulullah berbisnes, saya bagi satu statement. Rasulullah berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara official. Saya ulang. Nabi berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara official. Yang ni PhD ni ditulis oleh Tuan Basit, founder kepada Beyond Success. Dia menulis PhD tentang perjalanan perniagaan Rasulullah. Bukti dia apa? Tuan-tuan buka dalam kitab sirah Nabi Dr. Mustafa As-Sibai, ulama daripada Syria. Kitab tu bahasa kitab warna hijau, dia punya kulit. Di Hasani tu ada. Rasulullah pada umur 8 tahun setelah wafatnya ibunda dia Siti Aminah, Nabi duduk dengan pak saudara Nabi. Tok Wan dia meninggal, duduk dengan pak saudara pula Abu Talib. Duduk dengan Abu Talib, Rasulullah SAW pada umur Nabi 8 tahun, Nabi dah mula berkhidmat, bekerja dengan Abu Talib menjaga kambing ataupun ternakan Abu Talib. Abu Talib ni kaya dia. Jutawan di bumi Mekah. Dia adalah pembesar daripada puak-puak Quraisy. Bila kayanya dia, Nabi bekerja. Bila bekerja adalah perniagaan. Maksudnya Nabi bekerja, Nabi ada majikan ada bekerja. Dan ada supply and demand, ada gaji. Itu adalah yang pertama. Sampai umur Nabi 12 tahun sebagai pengembala kambing, orang mengenali Nabi ini sebagai orang yang soleh, orang yang baik, al-amin dan sebagainya. Nabi tak cakap bohong, Nabi tak khianat, Nabi seorang yang sangat amanah. 12 tahun Abu Talib naikkan Nabi sebagai orang yang ikut Abu Talib pergi ke Kufah, Syams, Basrah. Ada 7 negeri yang dibawa untuk perniagaan. Dia panggil business to customer. Konsep macam pasar malam. Himpun semua barang-barang, bawa pergi, buka booth dan niaga ramai-ramai. Dia berlaku. Sampai umur Nabi 18 tahun. Dalam business to customer segmen dia, maka Siti Khadijah melantik Nabi sebagai partner umur 18 tahun. Diberikan 1000 ekor unta dengan barang dagangan. Nilai barang dagangan, kalau seekor unta 1000 ekor ni bagi kepada Nabi. Siti Khadijah kan kaya, mewarisi harta Khuwailid dan dia wanita yang paling kaya di Mekah. Umur Nabi 18 tahun, baru habis SPM orang kata, baru habis STP, baru habis TAM. Kan?
Sayyidatina Siti Khadijah memberikan 1000 ekor unta. Tuan-tuan, 1000 ekor unta bukan sikit, banyak. Bukti dia apa? 1000 ekor unta, kalau nilai seekor unta RM5,000, dah bersamaan 5 juta nilai unta saja. Barang dagangan, let's say kita kata atas barang tu ada 15,000, barang dagangan ada sutra, ada gandum 15,000. Sebab unta kan boleh bawa dalam amount yang banyak, sebab dia ada 2 lutut Allah bagi kat dia. So kalau kata 15,000 barang dagangan, 5,000 nilai unta, dah 20,000 seekor unta kali dengan 1000 bersamaan 20 juta. Nilai dagangan Nabi ketika umur Nabi 18 tahun disebut adalah 20 juta ringgit Malaysia. 20 juta umur 18. Dan perniagaan Nabi yang pertama umur Nabi 18, khalas, selesai habis. 20 juta untung balik profit. Kita ambil profit dari perniagaan 30%. Trading tinggi biasanya. Maka dah 6 juta profit Nabi. Sebab Nabi berpartner dengan Siti Khadijah, bahagi 50%, 3 juta profit kepada Siti Khadijah, 3 juta kepada Rasulullah sebagai pengurus CEO. So siapa kata Nabi miskin? Nabi kaya, tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi nampak macam susah? Sebab Nabi memilih untuk jadi susah, untuk memberikan harta dia kepada orang susah. Nabi memilih untuk memberikan apa yang Nabi miliki. Sebab tu tak tercela menjadi orang kaya dan tak terhina menjadi orang miskin. You choose your path. You choose your own fate. Kamu aturkan. Allah menyediakan qada dan qadar, tetapi kita ikhtiar. Ikhtiar dan usaha. Allah takkan zalim orang yang berusaha. Tu baru 18, 21 tahun disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, disebut apa? Nabi diberikan Maisarah, Khadijah percaya ke Rasulullah, daripada 1000 ekor diberikan 2000 ekor. Dan ni kenapa perlunya pengurusan kewangan. Dalam kitab Hayawan kata apa? Rasul untuk menguruskan unta, seorang manusia boleh urus 3 ekor unta maksimum. Nabi ada 1000 ekor unta, Nabi perlukan 333 orang pekerja. Umur Nabi 21, nak 2000 ekor unta, Nabi perlukan 600 orang pekerja. Siapa kata Nabi tak ada pengurusan kewangan? Tak, siapa kata Nabi tidak ada SOP dalam pekerjaan? 600 orang nak urus, jangan ingat senang. Kita dalam fakulti kita baru ada 5-60 orang pun serabut perut dah. Nak ambil attendant pening, nak buat ni pening, nak buat ni susah. Sebab apa? Sebab tidak ada SOP yang clear. Rasulullah nak urus 600 orang, 300 orang, boleh. Umur Nabi 18 tahun, 21 tahun. Maisarah adalah pembantu lelaki yang diberikan oleh Khadijah untuk menyelia Nabi. Nak tengok Nabi ni macam mana. Sampai Nabi berniaga umur Nabi 40. So 8 sampai 40, berapa jarak dia? 32 tahun Nabi berniaga. Nabi berdakwah menjadi Rasul umur 40 sampai umur 63, 23 tahun Nabi berdakwah. Secara official Nabi berniaga lagi lama daripada berdakwah. Nabi dapatkan ekonomi, Nabi sebarkan dakwah. Cantiklah, comel lah. Sebab tu perlukan kepada pengurusan kewangan yang comel. Nanti untuk pelajar, pilih bisnes yang tidak drain your energy. Saya yakin kamu sekarang macam-macam bisnes online, jadi agent, jadi stokis, jadi consignment dan sebagainya. But plan very well lah. Saya takkan kata tak boleh berniaga sebab saya sendiri berniaga. Cuma kalau tak mampu jangan buat. Kalau dah try 1-2 tu tampak tak boleh blur, jangan paksa. Dapatkan lagi pengetahuan, tengok kat mana kamu gagal. Saya pun ada pada perniagaan gagal. Ada je daripada banyak-banyak syarikat, ada je yang tak jadi. It's the process. We learning. We lose something but we gain the knowledge. Ada perniagaan saya yang contohnya perniagaan kiddie ride saya dulu di Tesco dan Alma. Di Tesco Alma dengan Allahumma salli Samad Ion di Seberang Jaya. Saya buka dulu kedai mainan. Tu gagal sebab saya staff buat lari barang kan. Saya duduk universiti, staff buat lari barang. Balik kedai tengok tak ada apa, cerah. Jadi Ahmad Lebat jadi 40 penyamun. Saya tengok tayar pun hilang. So tak ada apa, gagal lah. Saya tahu okey, tapi saya dapat ni kepercayaan. Saya buat pusat terlibat dalam komplek dakwah semua. Ada tak orang buat khianat? Ada. Kan tuduh macam-macam, buat macam-macam lain-lain. In the end dia yang kena tangkap. Kan alhamdulillah saya sampai sekarang ni okey je, tak ada masalah apa pun. So tak apalah, kita belajar. We learn. Everything in our life is the process for us to get better. Untuk kita nak dapat yang keadaan yang lebih baik insya-Allah. So tip dia, kenali diri kamu tahu apa yang mampu kamu buat. Jangan paksa bila benda yang tak boleh. Cari ilmu, cari orang yang betul, cari mentor yang betul. Kalau kamu nak berniaga nasi, cari orang yang dah lama dalam industri nasi. Kalau kamu nak berniaga burger, cari orang yang lama dalam berniaga burger. Saya pernah buat bisnes burger. Ni burger. Waktu dalam PNM, kami buat channel, saya tak ada modal ni. Saya ambil order burger. Saya pergi dekat bilik-bilik,
Saya ambil order. Hang nak order burger tak? Okey. Hang nak order apa? Benjo. Ni special. Saya ambil 30 order, 40 order. Saya telefon kedai burger dekat luar. Saya kayuh basikal pergi. Oh, kayuh basikal pergi ambil. So, satu burger ambil upah RM1 je. RM1 je. Saya punya Grab punya upah tu RM1. Tapi main dengan amount 30 burger. Dan saya deal dengan tukang burger. Saya kata saya ambil banyak, boleh tak bagi harga special sikit. So nilai biasanya harga burger tu dalam RM3. Harga daging dia bagi kat saya RM2.8. So dapat lagi dah RM1 upah, 2 kupang untung daripada pihak yang menjual. Dah dapat RM1 2 kupang. Baik, dapat 40, 30 biji. Let's say kata 30 biji average, 30 biji sehari, maka dah dapat sekitar RM40. RM38, RM37 sehari upah. Kerja cuma sejam je. Saya tak kena buat burger, saya tak perlu apa, saya ambil duit, saya cuma pergi beli dan saya hantar. 2 jam dapat RM30. Lepas duit makan saya. Sebab saya ingat mak saya meninggal sekali saya kecil. So saya survive dari umur saya 13 tahun. Umur 13 tahun saya buat bot dalam game. Saya buat game banyak-banyak. Saya buat bot AI yang dia bergerak waktu game Ragnarok. Saya jual duit dalam game. Saya buat server game waktu tu, saya jual. Kalau tuan-tuan pergi di sekolah kejual hari tahun 2003 2004 tanya kena ada dia panggil saya use. Kena ada use. Saya jual duit dalam game. Jual duit. Macam tuan-tuan lah main PUBG, main Dota apa semua kan. Tuan-tuan ada duit di e-wallet dia, tuan-tuan jual kat orang bayar secara cash. So tak ada alasan. Cari where your potential. Where your potential. Wallahu alam. Mungkinlah soalan. Lah soalan sedikit sebanyak berdasarkan biodata ringkas Ustaz tadi, kita tahu Ustaz ni seorang yang bagi aktif dalam bidang saham tak? Okey, kita tengok sekarang ni banyak platform saham yang duk naik ikut Facebook umpama tu Ustaz kan. Lepas tu kebanyakan pelajar ni bila dia tengok orang dalam Facebook ni membawa keuntungan yang banyak, jadi dia macam tertarik tu lah kan. Dalam masa yang sama kita tak tahu yang tu saham tu patut syariah ataupun tak kan. Selalunya setengah orang ni dia fikir saham ni, dengar saja saham orang tahu saham ni haram kan. Jadi sedikit sebanyak Ustaz boleh kongsikan tak dengan kami kan sebagai mahasiswa ni untuk ke arah ni mengenai saham ni sikit sebanyak. Dan soalan yang sangat baik daripada Hafizi berkaitan terlibatan dalam dunia pelaburan saham. Secara personal saya sendiri terlibat secara serius lah dalam pelaburan saham. Kalau tanya saya kepada adakah sesuai untuk pelajar terlibat atau tidak, itu atas peribadi masing-masing. Kalau kamu ada simpanan lebihan silakan, tapi kalau tak ada jangan. Sebab saham ni dah pelaburan. Dalam pengurusan dipanggil risk management on money management, yang paling tinggi adalah saham. Paling tinggi. Tapi ingat, bila risikonya tinggi, rewardnya juga tinggi. Cuma kalau tidak ada duit lebihan, saya tidak suggest kamu terlibat. Sebab tu guru saya sendiri, Tuan Haji Asri Ahmad sendiri, mentor bursa saham Malaysia, memang bursa melantik dia sebagai ikon. Kemarin saya jumpa dia di KL. Dia selalu pesan, dia kata apa, jangan melabur dengan duit bank, hanya melabur dengan duit lebihan. Mana lebihannya apa? You dah ada reserve cash, yang duit ni kalau rugi pun you tak ada risau apa, you lose nothing. Kalau macam tu okey. So kepada pelajar, you know yourself, tepuk dada tanya iman, you ada duit lebihan kalau tidak. Kalau ada, alhamdulillah. Orang modal adakah perlu tinggi? Tak. 100 pun boleh mula. Di Malaysia saham yang boleh dibeli adalah minimum 100 unit. Contohnya saham Asia. Saham Asia hari ini berharga RM1 sekupang. So kalau tuan-tuan nak beli harga dan dikata apa minimum adalah 100 unit, maka tuan-tuan baru RM110 modal yang perlu dibelikan, yang perlu dikeluarkan. Cuma kena ingatlah, bila kita masuk RM100, janganlah ingat esok jadi jutawan. So RM100 kalau naik 100% pun baru untung RM100. So kena sabarlah. Jadi kena, kalau ikut kemampuan lah. Pada saya boleh pelibatan. Minggu lepas pun saya program dengan budak-budak USM. Dia orang tanya soalan yang sama. So saya tanya ikut kepada kemampuan dan ilmu masing-masing. Cuma pada pelajar bolehlah sekarang maksudnya beli ada RM500. Beli saham dan invest. Mana invest apa? Beli tinggal biar dia setahun 2 tahun. Contohnya beli saham macam mana dia Ustaz nak beli? Beli yang fundamental okey, yang berlibat dengan keperluan masa depan. Contohnya apa? Sekarang 5G. Kan sekarang 5G
So negara tidak ada pilihan melainkan kena invest kepada 5G banyak untuk teknologi. Sekarang orang mengaji online. So beli saham Zoom. Sekarang orang banyak menggunakan platform orang suka shopping di Lazada. So belilah saham-saham yang jaga sistem Lazada, revenue hari ni RM2. Saya pernah sebut cerita tentang revenue ni tahun lepas, harga 5 kupang. Tahun lepas harga 5 kupang. Banyak kali tuan-tuan tengok dalam kelas-kelas saya tahun lepas. Saya selalu sebut revenue. Sebab apa revenue? Revenue adalah yang jaga sistem payment gateway. Setiap kali pembelian tuan-tuan di Shopee, Lazada, syarikat revenue lah yang dapat keuntungan. Yang 5 kupang RM1 cas tu revenue dapat. So bayangkan setiap transaksi yang berlaku setiap hari tanpa kurang ni, beli tudung, beli ubat kuih, ubat gemuk, ubat putih, ubat hitam, semua tu revenue dapat untung. Kan? So kenapa belilah company-company macam tu yang kita tahu dari segi potensi dia. Orang akan bershopping online ni sepanjang masa, percayalah. PKP ke PKO ke PKZ ke apa-apa, tak kisahlah, orang tetap akan shopping. Duduk rumah lagi dia gatal tangan nak scroll down Lazada, Shopee dan sebagainya. So kita tumpang dia. Contohnya sekarang Bitcoin naik teruk kan. Tesla nak boleh beli kenderaan Tesla guna Bitcoin. So kita tumpang lah. Ada RM100, beli je lah dulu. Staff saya ramai ni, staff yang jaga kamera ni, terpaksa kahwin bulan lepas. Sebab apa? Untung saham, untung dalam Bitcoin. Tak apalah, duit yang halal silakan. Pada saya, staff Madat sendiri tak ada duit, tak apa, saya bagi modal seorang RM1,000, start invest. Setelah pelajar, tengok kemampuan kamu. Boleh untuk kamu terlibat dengan syarat knowledge come first, profit come later. Saya ulang, knowledge come first, profit come later. Follow lah banyak guru saya, Haji Asri Ahmad, Kak Roslinah Lakoi. Suri rumah je goreng ikan. Tiap hari goreng ikan tapi untung 5-10 ribu. Goreng ikan. Kan? Tapi goreng ikan, goreng ayam saya tengok sendiri. Masya Allah, hebat dia. Suri rumah. Hanya berkelulusan SPM. So kalau tuan-tuan ada ijazah, tak boleh buat tuan-tuan, gantunglah ijazah tu. Sayanglah, belajar. Cari mentor yang betul, guru yang betul. Jangan malu untuk belajar. Tidak terhina orang yang mengaku kata dia tak pandai. Saya tak pandai, saya bodoh. Saya mengaji so pada saya satu je, dalam perlaburan saham, cari ilmu dulu baru melabur. Kalau melabur tanpa ilmu macam main judi so jangan terlibat dengan judi benda yang haram. Sebab apa? Kamu tak tahu apa-apa, tak duit. Apatah lagi pergi bagi duit ke orang. Ada satu tadi saya baca, satu soalan dia tanya apa, ustaz boleh tak bagi duit orang untuk urus? Tak boleh. Jangan bagi orang untuk urus duit kecuali orang yang memang ada lesen. Orang yang memang ada lesen, yang memang fund manager, tu tak apalah. Tapi kalau kamu ada ilmu boleh urus sendiri, kenapa kena bagi ke orang? Kalau rugi, dia akan charge kepada kita rugi. Kalau untung, dia akan bagi minimum untung kepada kita. So kalau carilah ilmu tak rugi pun. Masuk kelas yang percuma, banyak di Facebook, di YouTube, tulis je asas pelaburan saham, banyak guru kita yang ajak. So belajar dulu. Saya sendiri pun makan masa untuk belajar. Saya habiskan banyak duit. So tuan-tuan jangan ikut macam saya. Tuan-tuan ambil banyak pendidikan percuma. Adik saya balik daripada Azhar, berkahwin, tahun lepas baru dapat anak. So dia tak ada background pendidikan perbankan ataupun saham pun, account pun. Tapi mari dulu saya tuan-tuan tengok dalam post saya share di Facebook, dia share profit dia. Modal 1,000-2,000 je tapi boleh profit beratus-ratus setiap hari, konsisten. Tapi dia tak masuk kelas mana-mana, dia hanya duduk belajar dengan suami dia je di rumah. Jadi tak ada alasan pun. InsyaAllah semua boleh dengan syarat ilmu dahulu. Knowledge come first, profit will come later. Without knowledge, you will gain a loss. Tak ada ilmu, kamu akan mengundang pada rugi je lah. Niat sedekah je lah. Bitcoin ni agak complicated lah. Bitcoin pun kena belajar lah. Pergilah tengok, tulis tentang digital asset. Digital asset dah diklarifikasi oleh Balai Fatwa, harus boleh diguna pakai, kecuali forex haram. Forex masih lagi haram. So boleh So mungkin last satu nanti boleh penutup lah, sebab anda dah di call untuk kuliah yang seterusnya. Anda dah kuliah dengan tim AIA pula. Boleh untuk mungkin Fizi yang dah serah balik stage kepada Fizi. Terima kasih banyak sekali lagi anda ucap kepada atas usaha, dan saya mohon maaf walaupun dah banyak kali saya rasa tarikh ni diminta daripada bulan berapa lagi tak mampu nak bagi agak pack jadual. Alhamdulillah hari ni Allah izinkan 19 hari bulan. Walaupun sibuk, pagi ni saya ada kuliah pukul 10, pukul 12 ada kuliah lagi, pukul 1 ada kuliah.
Tapi doa lah, moga Allah bagi kekuatan untuk kita sama-sama faham. Okey, ada satu saudara tanya, Zul Ahmad, dia kata, Ustaz, kat Facebook banyak iklan, hak tu confirm menipu. Bagi 350 dapat 10 kali ganda, kalau macam tu kerja senang. Nah, Syed Mu'tab Bukhari tak payah berniaga macam tu. Saya pun tak mau berniaga, saya ambil sejuta, saya letak kat dia je lah. Tu confirm menipu. Confirm menipu. Perniagaan, pelaburan yang tidak ada risiko adalah penipuan. Haram di sisi syarak. Perniagaan wajib dengan risiko, sama ada risiko yang rendah atau risiko yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustaz aku atas perkongsian ilmu kita pagi ni. Sedikit sebanyak banyak manfaat yang kita dapat dan banyak benda yang kita boleh daripada perkongsian Ustaz pagi tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Yaakob kerana sudi bersama kami untuk mengungsikan InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, kerana masa pun mencemburui kan. Ustaz pun ada program lain pula jadi kita jumpa di lain masa. Sekejap Fizi. Ya. Ni ramai pelajar-pelajar kan. Ana nak belanja duit belanja kepada pelajar-pelajar yang bertuah. So kita selfie, saya gambar selfie, saya nak semua selfie dan share apa yang tuan-tuan belajar hari ni. Selagi tuan-tuan hashtag je Madat ataupun Murtada Dakwah Center ataupun Counselling Unisham. Nanti saya bagi Fizi dan tim untuk pilih seorang, saya akan bagi duit belanja berkat Jumaat ni kan. Saya bagi dekat 2 orang, seorang 100. Buat lah, ambil gambar selfie sekarang, kamu duduk kat mana ke apa, kat rumah ke apa, dan cerita sharing apa yang kamu dapat. Nanti tim Counselling Unisham pilih dan saya akan transfer duit. Boleh? Mana? Okey, apa yang kamu belajar? Kalau sikit pun belajar sikit, kalau tak belajar apa pun saya tak belajar apa-apa, no problem pun. Saya just nak belanja lah, nak belanja adik-adik di Unisham ataupun mana-mana pelajar yang lain lah. Sama ada di Facebook atau mana. Jadi saya nak tumpang juga berkat Jumaat hari ni untuk kita sedekah, dapat menumpang pahala insya-Allah. Boleh? Nanti dapat pemenang Fizi maklum kat ana. Jangan pilih diri sendiri, tumbuk Fizi. Be fair untuk siapa yang layak untuk dapat insya-Allah. Nanti maklumkan kepada ana insya-Allah, ana akan transfer duit tu insya-Allah. Okey, terima kasih. InsyaAllah Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz sebab kongsi ilmu dengan kami pada hari ini. Okay. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا